dikurniakan kesihatan dan kekuatan oleh Allah untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya. Dan sama-samalah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, serta mengangkat wabak yang sedang melanda di seluruh dunia. Terbarunya di Saudi lebih kurang 200,000 kes sekarang ni. Walaupun tempat kita alhamdulillah semakin dipanggil zon hijau, namun dalam masa yang sama mudah-mudahan kita tidak lupa kepada saudara-saudara kita yang berada di luar daripada bumi Malaysia. Dia tanda kita cakna dah ingat kepada mereka, itu adalah di antara tanda-tanda persaudaraan di antara satu sama lain. Malam ni hari Jumaat kita sambung balik mengaji kita. Ngelah kita baca boleh sebelum PKP hari tu. Kita dah habis berkenaan dengan bab an-niyah dan juga ancaman-ancaman terhadap riak dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan malam ni kita akan masuk bab yang kedua, iaitu bertajuk kitab berkenaan dengan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-12. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Hadis ini juga adalah hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni panjang dia semua dah, cuma tuai kitab kita ni dibawa ngesuk daripada lafaz hadis. Hadis ni daripada Anas bin Malik. Kita baca hadis asal, hadis panjang dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أن أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis ngelah tu. Baik. Hak tua kita ni bawa. Jadi lafaz penuh hadis ni katanya Anas bin Malik salah seorang daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia di antara ia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada 3 orang mari bertemu mendatangi rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya berkenaan dengan lagu mana cara ibadat Nabi. Masa duduk di rumah ni, moga hak masjid ni tahu belakang dah, moga nampak Nabi maknanya hak mana Nabi buat semaya sunat, dia semaya sunat. Hak mana Nabi berzikir lepas pada sudah semaya subuh, dia berzikir. Hak mana Nabi semaya taubik, semaya fardu, dia semaya fardu. Boleh tengok depan mata dah. Cuma learningnya belah mana Nabi ketika mana duduk di rumah. Ramai sahabat mari tanya Nabi, dia kata gapo dia hak Nabi buat masa duduk di rumah. Jadi isteri Nabi cerita, dia kata Nabi SAW ketika mana duduk di rumah ni, Nabi buat tugas rumah. Maknanya dalam erti kata meringankan kerja-kerja isteri. Nabi tolong juga bini di rumah. Cuma bila mana masuk time beg, time semaya gak, jadi Nabi tu pergi masjid. Ni di antara cerita Nabi duduk di rumah. Ada di antara sahabat contoh Abdullah ibnu Abbas mari tidur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tahu belah mana semaya malam Nabi. Begitu juga Abdullah ibnu Umar, hak dia tahu berkenaan dengan semaya sunat qabliyah ba'diyah Nabi, sebab Abdullah ibnu Umar juga ulih alik rumah Nabi, sebab salah seorang daripada isteri Nabi ni adik-adik dia Hafsah. Jadi bila mana Abdullah ibn Umar ditengok, jadi banyak benda Abdullah ibn Umar ni cerita kepada sahabat-sahabat lain, sehingga semaya-semaya sunat ni hak kita duk buat ni di antaranya riwayat daripada dia, daripada Abdullah ibn Umar. Jadi sahabat-sahabat tadi nak tahu belah mana cara ibadat Nabi masa Nabi duduk di rumah, ibadat-ibadat sunat ataupun puasa ataupun semaya malam. Jadi sahabat mari tanya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabiah. Kemudian dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Bila isteri Nabi cerita, Nabi semaya malam belah ni. Ni cara Nabi semaya malam. Ada time Nabi tidur, ada time Nabi bangun. Bila Nabi puasa, hak sudak ni ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Lepas tu Nabi pun berumah tangga. Jadi bila sahabat dengar cerita tadi, dia berasa bagi kita sikit ni. Sebab apa dia berasa lagu tu? Kita tengok. Mereka berkata, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau nak banding dengan ibadah kita duk buat lah ni sikitlah berbanding dengan Nabi ni. Ibadah kita sendiri ni. Lepas tu pula sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah dosa-dosa Nabi. Maknanya hak dulu pun Allah ampun, hak kemudian ni pun Tuhan ampun juga. Pak kita ni tak ada jaminan berapa lagi, hak kita ni hak Nabi tu juga ada. Sahabat mikir lagu tu. Ada hadis ketika mana isteri Nabi tengok tomik Nabi ni pecah, buku lali ni bekok, sehingga isteri Nabi tanya, dia kata, ya Rasulullah, guano ibadat siapa setara demo ni semaya malam dia, semaya malam. Sedekah sekiranya ada dosa mung hak dulu ataupun dia, ke Allah ampun dah.
Ni di antara dalil hadis yang menunjukkan bahawa sememangnya dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam hak dulu ataupun hak dia ni diampunkan oleh Allah. Cuma Nabi jawab dengan comel kepada isterinya. Nabi kata, afala an akuna abdan syakura. Nabi kata, tidak patutkah aku ni kena jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah dengan cara bangun sembahyang malam atas hak tak bui tak ada. Nabi sebut lagu tu. Jadi sahabat sekarang ni bila dibanding ke amalan dia berasa amalan dia sikit lagi lah dengan Nabi ni. Sedangkan Nabi ni orang diampun dah. Jadi sepatutnya gimana sepatutnya di Jumaat? Sebab tu tubik kata-kata hak dia sebut ni. Baik. Dia kata lagu mana? 3 orang ni kecek belaka. Hak mula-mulanya dia kata, sungguh aku akan solat malam selama-lamanya. Maknanya hamba, orang yang mula-mula tu, dia kata hamba akan sembahyang malam selama-lamanya. Maknanya tak tidur. Sorry, kecek lagu ni. Hak yang kedua pula dia kata, kalau akulah hamba akan puasa setahun penuh, lepas tak buka pula. Puasa penuh setahun lepas tak buka, maknanya sahur tu sahur lah, buka tu duk. Dua. Bapa ni sebab dia berasa dengan Nabi tu tika sakit lagi. Jadi kita kena up ibadat kita. Lebih lagi daripada apa dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat faham lagu ni. Cuma kefahaman sahabat tadi, kita nak tahu mana dia betul, tepat tak tepat. Dengan kita kata sini hak dituntut oleh Allah, nanti di akhir hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita hak mana hak sepatutnya. Lalu hak yang ketiga tadi kata, kalau akulah aku akan menjauhkan wanita dan tidak akan menikah apabila tak saya menikah untuk nak jaga dalam ibadat tadi. Ada orang kita mikir lagu ni Ali Jumaat. Kadang-kadang ada orang kita, oh tu setara Nabi. Betul Nabi tak buat. Apa kita ni cemuk mana pahala ada. Apa kita ni cerak ada ke syurga. Jadi kita boleh buat lebih pada Nabi buat. Dia ada benda hak Nabi sebut, siapa dia orang yang paling utama, orang hak paling afdal, mimma aktsara min ja'abi, orang hak paling banyak sekali buat amalan tadi. Ada juga Nabi orang marilah di lagu tu. Cuma tidak semua. Ada setepak-setepak Nabi suruh dengar, contohlah zikir. Nabi tetap ada bilangnya, hak ni bilangnya dia. 1 2 3 4. Ada pula hak mari Nabi kata hak ni bilangnya. Hak ni siapa dia buat banyak, tu kau molek. Ada juga. Jadi hak comelnya lagu mana kita tengok. Hak mana Nabi sebut tetap dengan jumlah tadi, kita buat dengan jumlah. Hak mana hak Nabi buka siapa dia banyak nak buat, maka selekeh. Maka tu kita gomo. Baik. Lalu akhirnya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah duk jawab tadi. Badi duk pandangnya tadi, hamba nak buat lagu ni, hamba nak buat lagu ni. Oh, hamba lagu ni. Nabi pun sapa. Bos dia molek Nabi sapa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang disebut dilafazkan oleh sahabat tadi. Lalu baginda bersabda, Nabi kata kalian berkata begini dan begitu. Dia mau pakat duk kecek lagu tu, pakat duk kata lagu ni. Baik. Adapun aku, Nabi sebut. Ni Nabi ni, Nabi sendiri. Nabi kata demi Allah. Nabi bersumpah dulu. Demi Allah Nabi kata, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia ahli Jumaat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi. Lalu katanya Nabi, aku berpuasa dan juga aku buka. Ini Nabi tegur ni. Ada benda tak kena.
Sebab bila mikir secara logik, ibadat maknanya kalau kata buka orang bem ngorik 7.5, oh kita pelewat lah boleh setengah je, banyak lagi pahala. Dah kita berasa lebih pada tu buat, oh pahala boleh lebih lagi. Ataupun sekala subuh, semaya subuh 2, kita buh 3 hari ni sekali, banyak lagi pahala. Boleh kau lagu tu. Jadi bila Nabi sebut sini, nak rakyat talih lah. Bila ning tahan buka, dia masa ni kena buka. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, umat aku akan berada dalam kebaikan selagi mereka memperlewatkan sahur dan mengawal. Maknanya awal tu maknanya buka tika dia lah. Tidak kata 5 minit lagi nak buka cak kuat dah. Dah. Time dia tu buka selalu. Tidak kata duk kerja, duk meseng, duk basuh baju, duk berapa. Tak apa lewat sikit pahala lebih. Tak boleh peh lagu tu salah. Jadi bila Nabi tegur lagu ni, Nabi nak cerita sahabat tak boleh. Mu kena buat belah mana aku buat. Siapa time buka mu kena buka. Jangan buat lagu tu. Jangan duk buat serupa ahli kitab dulu. Sebab ahli kitab lagu tu. Baik. Lalu katanya Nabi SAW, bahkan dalam masa yang sama aku semaya, dia juga aku tidur. Nabi bangun semaya malam, cuma ada masa Nabi tidur. Ada ke hadis berkenaan dengan kisah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Bagaimana sampai berita kepada Nabi, dia ni hebat dari sudut ibadat. Dia jaga semaya malam, dia jaga puasa, sehingga berita ibadat dia ni, kalau kita nak cari zaman ni tak tahu ada ke tak orang ibadat setara dia. Bila cerita kisah dia ibadat ni, tak erti radu, akhirnya sampai kepada Nabi SAW. Ada sebablah siapa berita ni, sebab isteri dia sindir dia. Dah. Jadi Nabi panggil Abdullah bin Amr. Nabi kata, betul ke tak? Aku dengar kata mung semaya malam setahun ni. Lepas tu mung dah ada masa sama puasa anak hari. Dia kata, benar ya Rasulullah. Jadi Nabi ajar kepada dia lagu mana puasa. Dalam seminggu puasa belah ni, dalam sebulan puasa cemok ni. Dia kata, ya Rasulullah, inni la ajidu quwwatan. Ya Rasulullah, ambo ada kekuatan, ambo ada daya untuk buat ibadat lebih pada tu. Nabi sebut, Nabi tambah sikit bab puasa. Akhir sekali dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih pada tu lagi. Jadi Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tak ada dah puasa hak lebih pada tu. Hak lebih mana ni? Puasa Nabi Daud AS. Ahabbus siyami ila Allah. Puasa sunat yang dicintai oleh Allah adalah seperti mana puasa Nabi Daud AS. Berpuasa sehari, wa yuftiru yauman, kemudian esok buka. Maknanya hari ni puasa, siapa mengorik bukalah, esok rehat pula, tak puasa, lusa puasa pula, selesai hari puasa, selesai hari. Nabi kata tak ada lebih pada tu. Hak ni hak pada terik. Maknanya Nabi nak wayak sini, belah mana sekalipun kita ibadat, Nabi nak cerita tubuh badan kita ada hak dia. Isteri di rumah ada hak dia atas kita, anak-anak di rumah ada hak atas kita, jiran tetangga ada hak atas kita. Jadi semua hak tadi kena wi belaka tu, kena wi belaka. Kemudian Nabi kata bangun semaya malam, lepas tu tidur semasa. Dalam hadis tadi pun Nabi sebut kepada sahabat, Nabi kata, aqum wa arqud, aku bangun semaya malam, dia aku juga tidur. Cuma takut kitanya tidur pakai tak bangun. Mana? Dok nak malam, dok main tidur tak bangun semua. Payah juga. Tak apa, kita kalau maknanya kita ni kalau jangan lebih-lebih sangat ibadat, bukan masalah lebih, masalah tak buat. Hak tu lagi.
Hak ni sekarang ni nak bicara bila mana ibadat tu dia nak buat, maknanya tak reti gaduh terus. Bukan dalam bentuk istiqamah, tetapi dalam masa yang sama tidak serupa hak Nabi tunjuk. Jadi banyak benda sini Nabi nak royak dia. Maknanya bangun semaya malam tu bangun kerana semaya yang paling afdal setelah daripada solat fardu iaitu adalah semaya malam. Cuma cara dia lagu ni tidur dulu contoh, ataupun 1/3 akhir bangun untuk beribadah kepada Allah. Ini waktu-waktu kita kata sini waktu afdal dalam mengerjakan semaya malam. Ada satu kisah Abdullah ibn Umar, ini di antara sahabat hebat semaya malam. Satu ketika Abdullah ibn Umar dicerita kepada Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi, adik-adik dia. Dia kata, Hafsah, aku mimpi seolah-olah aku nampak 2 orang malaikat. Abdullah ibn Umar cerita. Kemudian Hafsah ni ceritalah kepada Nabi SAW mimpi adik dia tadi. Bila cerita kepada Nabi, Nabi kata Abdullah ibn Umar ni adalah sebaik-baik orang. Ini Nabi sebut, sekiranya Abdullah ibn Umar jaga semaya malam. Ni keluar daripada mulut Nabi benda ni. Nabi kata sebaik-baik manusia ni Abdullah ibn Umar sekiranya dia ni bangun semaya malam. Tak lama lepas pada tu anak Abdullah ibn Umar cerita. Dia kata bila mana ayah aku ni dengar berapa dia cerita yang Nabi sebut tadi ni, siapa aku telinga dia. Dia kata ayah aku tak rajin tidur malam melainkan sikit sangat, maknanya tidur jugalah. Ada masa dia tidur malam, kemudian dia bangun beribadah kepada Allah. Sehingga di akhir kisah hadis ni Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya Abdullah ibn Umar adalah seorang rajulun salih, seorang lelaki yang salih. Sebab daripada bangun semaya malam tadi. Dengan syarat lah, cara tu kena. Cara Nabi tunjuk tadi, ada masa tidur, kemudian ada masa ibadat semaya malam tadi. Baik. Lalu katanya Nabi SAW di akhir hadis kita ni, Nabi kata, serta menikahilah wanita. Sebab tadi ada sahabat kata, oh kalau gitu hamba tak nikah apa ni? Hamba tak nikah, aku tak akan dekat di wanita. Untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Nabi SAW di akhir hadis Nabi sebut, Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata siapa dia yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golongan aku. Baik, berapa dia kita boleh hari Jumaat? Ia pertama sekali amalan hok buat tadi tu semua amalan yang mempunyai keutamaan yang begitu besar, berkenaan dengan semaya sunnah dan juga puasa sunnah. Amalan besar berlaku. Semaya sunnah dia punya keutamaan dia ni tak ada lain, duk dia. Berapa dia? Bila kita semaya sunnah, katanya Nabi SAW, sekiranya sujud kepada Allah, tidaklah seseorang hamba sujud kepada Allah melainkan Allah angkat darjat dia. Allah ampun dosa dia, Allah angkat darjat dia sekali sujud. Ni keutamaan semaya sunnah. Dalam masa yang sama, bila Nabi royak ke sahabat, dia mau nak apa? Royak sahabat wak mari sejeluk air untuk Nabi wak ambil air semaya. Nabi tanya ke sahabat, Nabi kata nak apa dia? Minta. Sahabat kata, ya Rasulullah, hamba nak minta dapat jadi pendampingmu dalam syurga, hamba tak minta ke lain. Nabi kata, jala ke, tak ada ke lain lagi tak ada dah ke lain. Sahabat tu kejar, dia kata, ya Rasulullah, memang hamba tak ada dah lain, hamba nak hening je. Nabi kata, kalau betul mu nak hening, mu nak menjadi pendamping aku dalam syurga, katanya Nabi SAW, maka hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Sujud mana? Tak kira semaya isopak kita nak jadi lapar, dosa pula. Jadi Nabi nak royak semaya ning semaya
semaya sunnah. Hak Nabi nak cerita. Jadi nak ceritanya ahli Jumaat, semaya sunnah ni dapat mengangkat darajat, dapat menghapuskan dosa. Dalam masa yang sama semaya sunnah ni, sehingga ulama letak bab, dia kata di antara amalan-amalan yang dapat menjadi pendamping Nabi SAW di dalam syurga, iaitu semaya sunnah. Maknanya semaya sunnah ni jangan kita tengok dengan sebelah mata, jangan kita rasa kecil semaya sunnah tadi, besar keutamaannya. Dan di antaranya juga semaya sunnah ni, Allah perintah kepada malaikat, sekiranya semaya fardu kita ni ada hak diri, ada hak tidak sempurna, ada kelompangan yang berlaku pada ibadat fardu semaya tadi, Allah perintah kepada malaikat, unzuru li abdi hadha, acu kelih ke hamba aku hak ni ada ke tidak semaya sunnah hak dia buat, minta tawu'i. Allah perintah kalau ada semaya sunnah dia tadi, dia ada kebocoran yang berlaku pada semaya fardu, ambil keutamaan semaya sunnah hak dia semaya tadi, tutup ketirisan yang berlaku pada ibadat-ibadat semaya fardu tadi. Ini di antara kelebihan semaya sunnah. Ia keduanya di Jumaat, puasa Allah lagi besar keutamaan. Nabi kata puasa ni yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamah, yastajinnu bihal abdu minan nar, puasa ni menjadi benteng daripada api neraka. Bukan puasa Ramadan sahaja kita kena faham ni, puasa sunat sekalipun. Yastajinnu bihal abdu minan nari, puasa ni akan menjadi benteng kepada manusia daripada api neraka. Hadis lain banyak lagi hari Jumaat keutamaan puasa-puasa sunat. Mudah-mudahan kita diberikan keutamaan kepada Allah dah untuk jaga ibadat-ibadat sunat kita, dan juga puasa semaya sunat, dan juga puasa-puasa sunat, insya-Allah. Start slow-slow, lama-lama boleh insya-Allah. Dan yang ketiganya katanya Nabi SAW tak dia hari Jumaat, Nabi suruh nikah lah. Nabi kata nikah besar keutamaan menikah. Ada orang takut menikah sebab dia berasa kalau hamba menikah tanggungnya kau besar. Tak kan ni hari Jumaat ada mikir lagu tu. Rezeki ni Allah Subhanahu wa taala tetap ya dulu lagi sebelum pada kita dilahirkan, sebelum pada mak ayah kita ni menikah, sebelum pada itu lagi ditetapkan ajal manusia dan sebagainya, rezeki manusia. Jadi kita kata sini hari Jumaat, yakinlah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap ke atas hamba-hambanya. Hak ngesuk tu Nabi sebut, Nabi nak ayat kitanya supaya lagu mana? Supaya dalam kita melaksanakan ibadat ikutlah cara hak Nabi buat. Semaya sunat, belah mana cara Nabi? Nabi nak semaya, Nabi tidur dulu, kita tidur dulu. Lama sikit itu tidak ada masalah. Hak penting tidur. Ada juga waktu cukup. Maknanya waktu untuk tubuh kita ni rehat. Bila kita rehat, bila kita tidur, maknanya kita telah beri hak tubuh kita tadi untuk rehat. Lagu tu juga untuk anak-anak, lagu tu juga untuk isteri. Kemudian ni Jumaat, kalau kita kecek bab puasa ni, puasa dia ada rukun, dia ada syarat, lepas tu dia ada adab-adab puasa. Ni adab-adab puasa ni banyak kita kelucut. Adab-adab dalam berpuasa. Puasa tapi mulut tu sedap kalah. Ngopaknya, fitnahnya, mengadu dombanya, mulut. Sebab tu dia kena faham guana. Betul lah, asal kata puasa ni kita berok makan start daripada terbitnya fajar sadiq, maknanya masuknya waktu subuh sehinggalah terbenamnya matahari. Betul. Tapi bagaimana dalam hadis dan Nabi SAW menyatakan tidak ada apa-apa bagi mereka hak tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi. Duk pelawak, duk kecap menipu, duk fitnah, ngadu domba, duk lagu orang.
Melainkan hak dia boleh lapar dengan dahaga sahaja. Ni ada tak jaga. Dia tahan puasa, moga tak boleh nak makan ke, sedap lagi buah. Jadi kadang-kadang kita pehedah masalah-masalah pembatalan puasa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tak jaga adab-adab dalam puasa, patai lari dalam puasa, menyebabkan puasa kita tadi kita boleh lapar dan dahaga sahaja. Sebab tu penting belah mana ibadat hak kita nak puasa ni biarlah serupa dengan hak Nabi tunjuk tadi. Tu baru kena. Hak tu baru kena. Cuma hak terakhir ni bab nikah ni rasanya tak perlu sebutlah kali Jumaat. Dok, moga orang kita ni bunyi kata menikah sudah. Dua ke hak muju. Cumanya kalulah ada gugu kita ni Allah, hamba tak sebe ni. Ahli Jumaat kena main peranan lah untuk nasihat ke dia. Cerita keutamaan nikah ni dan sebagainya, kenikmatan nikah ni. Dia tak menikah lagi tak tahu. Mana ahli Jumaat? Menikah baru tahu. Baik. Jadi katanya Nabi di akhir hadis ni, siapa dia yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Luahlah Nabi sebut tadi. Semua dari sudut ibadat, ikut cara belah mana Nabi ibadat lagu ni untuk dapat tadi, supaya ibadat kita bertepatan di antaranya dengan sunnah tadi. Baik, ni hadis yang pertama. Hadis yang kedua di Jumaat 8.42 dah Isa. Moga tak bunyi kita kalau tunggu waktu, takut terbabah. Baik. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Yaitu bermaksud daripada Irbad bin Sariyah, katanya radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Maknanya Nabi, bila Nabi nasihat ni benda penting lah. Bila Nabi pesan nasihat, Nabi wasiat kepada sahabat, maknanya Nabi nak oyak benda tu benda besar. Benda tu benda besar. Lalu dia menyebutkan hadis dan ada kata-kata, iaitu bermaksud baginda bersabda, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nabi kata pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa. Kalau orang tanya, orang kata contohlah Jumaat 2 kali, contoh zaman Nabi sekali dulu. Hak yang jadi perbahasan semaya sunat ada ke tidak lepas zuhur, lepas Jumaat, semaya sunat sebelum Jumaat, di antaranya inilah tajuknya. Zaman Nabi dulu best sekali, jadi memang tak ada lah qabliyah Jumaat ni. Jelas di Jumaat. Sebab Nabi naik best khutbah zaman Nabi. Melainkan setelah daripada zaman di antaranya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ramai orang duk kata Sayyidina Uthman ni buat bid'ah. Baik betul ke? Tuduhan tu berat tu. Sebab tu kita nak kecek fikir logik kena fikir dulu. Sebab sini Nabi sebut sunnah khulafa ar-rasyidin. Sayyidina Uthman ni termasuk daripada khulafa. Nabi kata pegang. Begitu juga kalau nak bicara dengan Sayyidina Umar di antaranya. Dalam masalah tarawih 20, orang kita duk balah hak tu kata 8, hak tu kata 20. Kau guna di Jumaat tak selesai ya.
Sebab tu kali hari Jumaat tanya kita sendiri dalam masalah tarawih ni, dalam masalah semaya malam lah contoh. Betul lah dalam hadis ada sebut berkenaan dengan bab katanya Aisyah Nabi semaya tak lebih daripada sebelah. Tak lebih daripada sebelah, ada hadis. Maknanya lapis 3 dengan witir jadi sebelah. Ada hadis yang lain sebut 13. Sebahagian ulama dia kata gini, hak afdalnya sebelah 13. Cuma nak buat semaya malam lebih pada tu, selesailah. Selesai dalam masalah ni. Yang kedua itu adalah sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maknanya sunnah khulafa, pemimpin yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebut kata sahabat ni buat bid'ah kena beralu. Sebab Nabi duduk tekan benar dalam bab bid'ah ni. Nak sahabat tadi khulafa ar-rasyidin, lagilah tak kena. Lagi tak kena sakit. Baik. Kemudian hari Jumaat, sebab sining Nabi reka dengan tajuk bid'ah. Nabi reka dengan tajuk bid'ah. Lalu katanya Nabi SAW, Nabi kata gigitlah dengan reher. Nabi kata, Nabi nak oyak pegang dengan sunnah tak digigit dengan reher. Dia kalau kita ambil gapa-gapa dok training sekali senjah cabut. Tapi kalau kekeh dengan reher ni kejaklah. Nabi nak oyak pegang betul-betul kejak. Lebih-lebih lagi ke depan ni kita akan temu hadis Nabi kata di akhir zaman sikit lagi, fihi ikhtilafan kathiran, akan berlaku begitu banyak perbezaan. Hak mana kita nak pergi? Hak mana kita nak pergi? Sebab tu Nabi tekan lagu ni supaya ada satu pegangan, satu petunjuk daripada Nabi sendiri. Bila mana berlaku supaya tak ada klik semula kepada Quran, klik semula kepada sunnah. Selesai dah lah. Selamat dah lah. Baik. Nak Allahu Akbar. Nak sehari dua kita ni lah macam-macam pemikiran, macam-macam faham dan sebagainya. Nak tahu mana betul, tengok semula lah. Orang yang bawa faham itu tadi duduk atas Quran sunnah, kau tidur. Kalau betul dia duduk atas perkara tu, pegang yang Nabi sebut tadi, tunjak ataupun dipanggil dengan tunjak dalam Islam kita ni, dipanggil Quran sunnah, dipanggil masdar. Kalau betul dengan gapo dia mau bawa tadi atas tu, bismillah silakan. Tapi kalau lari daripada tu, sebaik-baiknya kita kembali kepada Quran dan sunnah. Baik. Lalu katanya Nabi SAW, Nabi kata jauhilah perkara-perkara yang muhdatsat. Muhdatsat ni maknanya benda-benda hak baru lah. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita pun ada fokus kepada beberapa tajuk. Di antaranya semaya sunat raghaib, di antaranya di antara yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara amalan-amalan kita kata sini yang tidak ada asal dia, tidak ada asasnya dalam pensyariatan Islam. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kerana katanya Nabi SAW setiap daripada bid'ah itu adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 penulis daripada kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibn Hibban. Lalu katanya Nabi lalu katanya pengarang kitab kita ni, makna gigit dengan reher. Makna gigit dengan reher dia kata sini ada jemaah, pegailah sunnah dengan seerat-eratnya, seperti mana orang menggigit sesuatu dengan geraham. Apa? Takut terlucu. Takut terlucu. Jadi kalau kekeh dengan reher ni maknanya betul-betul kuat. Hadis terusnya di jemaah ada nota kaki. Hadis ni riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Hibban. Hak ulama sunnah disebut tadi, ashabus sunan, melainkan An-Nasa'i. Apakah yang dimaksudkan dengan muhdatsat, perkara-perkara baru? Dikata yang dimaksudkan dengan perkara baru iaitu perkara baru yang di dalam agama yang tidak memiliki dasar syariat dia. Macam tadilah salat sunat raghaib tadi, tidak ada dasar syariat sembahyang ni, tidak ditunjukkan oleh Nabi, tak ada. Tiba-tiba ada orang buat dia punya cara ibadat dia, khusus dia, bila, masa dan sebagainya, dia pergi topok situ.
Ni sebab Imam Nawawi menghukum ke amalan ni adalah bid'ah. Ini di antara sebab. Kalau kita perhati contoh lagi, Imam Nawawi sebut dalam babul wudu, dalam bab ambil air semaya hari Jumaat. Ambil air semaya ni berapa kali sunnah kita basuh? Hak sekali ni untuk kita kata sini dia punya itu syarat utama lah. Korang pada tu tak boleh, dia kena basuh sekali paling korang. Sahlah wuduk dia basuh sekali ni. Di antara dilakukan ada hak Nabi basuh dua kali, ada hak Nabi basuh 3, ada hak setepat Nabi basuh ni di antara jumrah bilangnya dalam wuduk. Ali Jumaat, keutamaan wuduk ni besar. Keutamaan ambil air semaya. Di antara hadis Nabi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam hadis Nabi kata, hadis ni daripada Abu Hurairah, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata sesungguhnya umat aku akan mari pada hari kiamat dan akan disuruh pada hari kiamat dalam keadaan anggota wudu mereka bercahaya, muka tangan mereka bercahaya. Kesal daripada ismaya min atharil wudu. Besarlah keutamaan ini. Cuma kalau dia ambil air semaya saja, tak semaya beg, kena tiba belah tula juga. Semaya tu. Maknanya ambil air semaya untuk air semaya, bukan ambil air semaya nak buat cuci muka dah. Kemudian Nabi kata, sebagai ulama sebut hak ni tambah daripada Abu Hurairah. Siapa dia hak mampu untuk melebihkan basuhan, maka basuhlah. Sebahagian sebut ni kata-kata Abu Hurairah. Baik. Jadi nak ayat learning, ambil air semaya, menyempurnakan wuduk dengan comel, kemudian basuh sama ada 2 ataupun 3 kali. Dia basuh sekali, 2 ataupun 3. 2 ataupun 3 itu di antara ketetapan sunnah. Supaya ambil air semaya hak Nabi buat. Cuma ada orang faham, kalau kita lebih air kau boleh. Tu dia. Maknanya kalau ambil air semaya setara ni, dia punya keutamaan. Kalau kita lebih lagi, comel lagi. Ada mikir lagu ni. Sehingga kalau dari hadis sebut 3 terik, buat 5, buat 7, besar lagi keutamaan. Tengok apa kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ni cuma boleh tengok dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Mustafa Bura, Mustafa Khin dan juga Ali Asyad-Bijir. Katanya Imam Nawawi, sesiapa yang membasuh anggota wudu lebih daripada 3 kali basuhan, ni lebih pada 3 kali, serta mereka menyatakan hak dia buat ni molek lagi, comel lagi pada hak 3 tadi sebab buat 5, maka katanya Imam Nawawi rahimahullah, orang ni melampau. Dia kata, nampak tak boleh nak pakai logik dalam tajuk ni. Maknanya kalau cemok ni kita lebih lagi, sebab benda tu tidak disebut oleh Nabi, melainkan benda hak Nabi buka luah. Nabi kata siapa dia, orang yang paling afdal dah orang banyak buat sekali. Masa tu selekan nak buat, selekan bismillah. Tapi ada benda hak Nabi tunjuk aning cara dia tak lebih, supaya dalam hadis tadi. Jadi hadis ni ahli Jumaat cukup memberi kesan kepada kita semua sebagai panduan dalam kita melaksanakan ibadat. Sebab tu dalam bab ibadat ni ilmu penting daripada beramal. Ilmu lagi penting. Kalau ahli Jumaat tengok dalam muqaddimah Riyadhus Salihin, bagaimana Imam Nawawi bawa tajuk ni dulu, keutamaan ilmu daripada melaksanakan amalan tanpa ilmu, supaya amal ibadat kita tadi bertepatan seperti mana hak mari dalam Quran, seperti mana hak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperhalusi oleh para ulama. Insya-Allah. Baik, untuk hadis yang seterusnya hari Jumaat kita pun sudah molek dah ni. Hadis yang ke-14 ni dah insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan 2 hadis yang kita dengar tadi
dapat jadi panduan lah untuk kita semua dalam litaqarrubi ilallah, untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah dan mudah-mudahan hari Jumaat ilmu hak kita kongsi sama-sama ni kalau boleh kita pakat sapalah dia klik cerita kat retina ke anak-anak dan sebagainya. Mudah-mudahan anak tadi isteri juga beramal, maknanya menjadi amal kebaikan untuk hari Jumaat. Sebab di akhir bab ni pengarah kita dibawa 2-3 hadis berkenaan dengan ilmu kita sebar yang kita sampaikan, orang lain beramal kita boleh juga keutamaan tadi serupa dia buat. Tuhan tak kurang sikit abuk daripada ibadat tadi, daripada